Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini kita akan masuk subtopik last untuk bab 2, iaitu 2.4, isomer dan penamaan mengikut IUPAC. Untuk standard pembelajaran, pada akhir pembelajaran pada hari ini diharapkan semua pelajar dapat memerihalkan keisomeran struktur. Yang kedua, membina struktur isomer. Dan yang ketiga, menjelaskan dengan contoh kegunaan setiap siri homolog dalam kehidupan seharian. Untuk pertama sekali pelajar, sebelum cikgu terangkan bagaimana kita membina isomer, pelajar perlu tahu beberapa maksud atau istilah lah. Yang pertama sekali adalah keisomeran struktur. Apa maksud keisomeran struktur? Itu fenomena di mana suatu sebatian mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula struktur yang berbeza. Bagi satu siri homolog lah. Yang kedua, maksud isomer. Isomer tu apa pula? Isomer ni adalah molekul di mana dia punya formula molekul tadi sama tetapi formula struktur adalah berbeza. Lebih kurang sama macam di atas, tapi yang di atas ni adalah fenomena di mana suatu sebatian. Yang ni isomer ni adalah molekul itu sendiri. Dia isomer ni sama seperti kembar tapi tak seiras lah. Contohnya, cikgu ada formula molekul untuk alkana contohnya. Kita ambil contoh formula molekul untuk alkana. Katalah cikgu ada untuk metana, metana ataupun kita ambil butana lah. C4H berapa untuk butana pelajar? Ingat lagi tak formula ARM? Formula ARM untuk alkena adalah CnH2n tambah 1. Jadi kalau C4 gantikan N dengan 4, pelajar akan dapat 2 darab 4, 8. Maafkan cikgu 2n tambah 2. Di mana N-nya adalah start dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kat sini 2N adalah 2 darab 4, 8 tambah 2, 10. Jadi ini adalah formula molekul untuk butana. Jadi untuk isomer ni, adakah butana ni ada isomer lain tak? Ada tak formula struktur yang berbeza? Jadi katalah saya ada bahan A dengan B. Kedua-duanya adalah formula struktur yang sama, iaitu kalau nama basicnya adalah butana. Tapi cara kita lukis tu, berapa banyakkah formula struktur yang boleh didapati? Contohnya yang pertama sekali kita lukis secara rantai yang lurus. Di mana bilangan karbon dan bilangan hidrogennya sama seperti formula molekul. Formula molekul tetap sama, tak berubah. Tapi formula strukturnya kita boleh ubah kedudukan rantai ini. Untuk alkana contohnya. Boleh ubah kedudukan rantai karbon di mana mungkin satu karbon kita letakkan sebagai, letak di sini. Tukarkan strukturnya, letakkan karbon sebagai cabang contoh. Itu pengenalannya pelajar. Jadi mungkin yang A ni, yang untuk sebatian A ni adalah butana yang biasa punya rantai panjang. Karbon dan diikuti dengan adanya hidrogen lah kat tepi tu. Dan yang kedua ni mungkin formula molekul tetap sama, C4H10, tetapi kita lukiskan dengan rantai yang kita dah potong satu karbon, letakkan sebagai cabang. Dan lengkapkanlah dia punya hidrogen. Tetap bilangan karbon dan hidrogen tetap sama tapi strukturnya berbeza. Itu maksudnya lah. Seterusnya sifat isomer ni dia adalah mempunyai sifat fizik yang berbeza. Kenapa? Sebab semakin banyak cabang, contohnya semakin rendah takat lebur dan takat didih. Bagi sifat isomer yang kedua, kita tahu bahawa sifat kimianya sentiasa samalah. Kenapa? Sebab adanya kumpulan berfungsi. Jadi bilangan isomer untuk suatu molekul ni akan bertambah bila bilangan atom karbon dalam molekulnya bertambah. Makin bertambah bilangan karbon, isomer pun akan bertambah. Maknanya dia ada kembar lain. Kembar lain yang tak seiras tu. Banyak dia akan bertambah isomernya. Jadi untuk alkana, dia punya isomer bermula daripada butana lah. Kenapa yang metana, etana, propana tak ada? Sebab untuk, cuba lihat untuk metana, kita ada satu karbon. Etana, dua karbon.
propana 3 karbon. Jadi kita tak boleh ubah lagi struktur ini kerana jika kita ubah dia tetap menjadi sama. Contohnya satu karbon tak boleh nak tukar kedudukan karbon sebab ada satu je karbon. Kalau 2 karbon susun macam ni pun dia tetap lagi pada satu. Dia tetap selari lah walaupun kita letak di atas. Dan kalau 3 pun, kalau 3 karbon pun kita tukarkan potong satu jadikan dia cabang ke, dia tetap akan straight juga walaupun dia belok. Okay, nampak tak pelajar? Okay, maknanya kita tak boleh nak buat formula struktur yang lain sebab hanya ada satu je cara untuk kita lukiskan. Okay, walaupun katalah awak lukiskan secara L contoh, okay, untuk propana. Tetapi dia tetap dalam satu rantai yang bersambung. Itu tidak dikira sebagai cabang. Okay, jadi untuk alkana bermula daripada butana. Okay, seterusnya untuk keisomeran struktur ni tadi, okay, fenomena di mana formula molekul yang sama tetapi formula struktur berbeza, ada dua jenis. Okay, yang pertama, keisomeran rantai, yang kedua kedudukan. Okay, kalau yang keisomeran rantai ni pelajar, isomer tu kita susun mengikut rantai karbon yang berbeza. Okay, sama ada contohnya untuk alkana, kita ada, okay, yang tadi cikgu terangkan tadi untuk butana C4H10, formula molekul tetap sama. Kita lukiskan yang pertama rantainya adalah lurus. Okay, cara kedua adalah kita potong satu karbon daripada asal ni, okay, rantai lurus ni, jadikan dia sebagai cabang. Okay, jadi sekarang rantai lurus ada 3 and then kita letakkan satu karbon pada sebagai cabang. Nampak tak? Ini adalah cabang kita kata. So, ini kita kata rantai bercabang. Tetapi, kalau dikira semula, bilangan karbon tetap 4. Tetap 4. Dan bilangan hidrogen, jumlah bilangan hidrogen dalam ni ada 10 pelajar. Jadi, kat situ menunjukkan keisomeran rantai. Okay, contoh untuk yang kedua, kalau keisomeran kedudukan, kedudukan apa? Kita yang ada kumpulan berfungsi lah. Yang double bond atau triple bond untuk alkena dan alkuna. Okay, jadi contohnya cikgu ada kat sini adalah, ini adalah butena. Okay, butena C4H8. Okay, jadi kedudukan double bond ni kita letakkan dia pada kedudukan berbeza. Contohnya yang pertama sekali kita letak pada karbon nombor 1. Ni karbon 2, ni karbon 3, ni karbon 4. Jadi rantai ini double bondnya berada pada karbon nombor 1. Kedudukan karbon yang ada double bond tu ada pada karbon nombor 1, double bond tu. Okey, yang kedua kita ubah. Ubah double bond ni pergi kepada karbon lain. Contoh pada karbon nombor 2. Ni 1 tadi, ni 2, ni 3, ni 4. Jadi kedudukan double bond tadi telah berubah. Daripada pada karbon 1 tukar ke karbon nombor 2. Okey, ikatan ganda 2 tu pada karbon nombor 2. Yang ni pada karbon nombor 1. Jadi kat sinilah isomernya. Okey, kita boleh nampak isomernya dekat mana pelajar. Okey, mungkin ada lagi yang lain. Kalau boleh dipotong, kita boleh potong jadikan sebagai cabang pula contohnya. Kita akan lihat nanti dalam latihan. Okey, jadi untuk melukis isomer alkana ni, kita biasanya sambungkan atom karbon dalam rantai lurus dululah. Okey, contoh yang pertama, kemudian barulah kita jadikan dalam bentuk rantai bercabang dengan potong satu karbon, jadikan sebagai cabang. Okay, kalau boleh potong lagi rantai panjang, boleh potong lagi, jadikan cabang lagi, sampailah dah tak boleh nak tukar lagi. Okay, kalau alkena dengan alkuna pula pelajar, kita biasanya lukiskan rantai lurus lah. Rantai lurus yang ada double bond. Dan kita ubah kedudukan double bond atau triple bond lah untuk alkena dan alkuna tu pada nombor karbon yang berbeza. Okay, lepas dah habis, barulah kita lukiskan yang ada rantai bercabang tadi pelajar. Boleh potong tak yang karbon sebagai cabang? Okay, kita lihat nanti contoh. Okay, jadi ini contoh. Cikgu terangkan dulu bagaimana nak menamakan isomer. Contohnya tadi. Okey, contohnya tadi seperti tadi cikgu ada lukis tadi contoh-contoh formula struktur untuk isomer butena dan butana. Jadi macam mana kita nak namakan isomer tu mengikut penamaan IUPAC. Okey, bagaimana? Jadi kat sini contoh diberikan formula struktur lah. Okey, kita ada
C double bond C, and then ada karbon yang lain, tiba-tiba ada cabang. Ini contoh isomer. Bagaimana nak namakan isomer ini? Mengikut IUPAC. Okay, penamaan IUPAC. Okay, yang pertama sekali, dia ada pecahan untuk namakan nama isomer ini. Mula-mula sekali pelajar. Okay, dia ada 3 bahagian lah. Okay, pada bahagian yang pertama, kita pergi yang belakang dulu. Bahagian belakang ni, okay, mestilah dituliskan siri homolog. Okay, kita dah belajar sebelum ni. Ana, ena, una, ul. Untuk semua siri homolog yang berbeza lah. Okay, di bahagian tengah penamaan, kita letak nama induk mengikut kira bilangan karbon dalam rantai yang terpanjang. Kalau bilangan rantai paling panjang dalam straight chain lah, straight chain ada 3 karbon. Okay, dia straight tak ada cabang. Kita katakan prop lah contoh. Dan depan sekali ni kita lihat dia punya cabang. Okay, cabang tadi di mana dah belajar sebelum ni pelajar. Kalau cabangnya ada 1 karbon dan 3 hidrogen, so kita kata metil. Kalau ada 2 karbon, etil. Kalau cabangnya ada 3 karbon, kita namakan cabang itu sebagai propil. Okey, jadi penamaan ini, okay, kalau imbuhan dengan nama induk, maksudnya nama dengan nama. Contoh metil, okay, metil dengan but. Contohnya kan, nama induk dia but. Jadi nama-nama Nana rapat. Okay, cikgu tuliskan macam ni supaya pelajar ingat. Nana rapat. Okay, kalau nombor dengan nama, okay, contohnya nanti bila nak letakkan kedudukan karbon, contohnya seperti 1, dan kita sambungkan dengan dia punya nama akhiran dia ena. So, no dengan na, nombor dengan nama, kita letak dash. Begitu juga yang depan ni, but dash 1 kan. Jadi, nombor dengan nama jumpa mesti letak, pisahkan dia letak simbol sengkang lah, dash. Dan bila nombor berjumpa nombor, contohnya 2,2 dimetil. Okay, jadi 2,2 tu kita letakkan koma. Contoh 2, 2 and then dash dimetil. Contohnya lah nama. So kita ini formula dia lah. Pelajar kena hafal bagaimana nak menulis dia punya nama dia. Nama isomer. Okay, jadi katalah sekarang kita ada yang macam ni. Jadi langkah pertama adalah cari rantai yang paling panjang. Kalau dia ada kumpulan berfungsi seperti sekarang kita ada double bond. Double bond adalah alkena lah. So cari bilangan karbon rantai terpanjang yang paling panjang. Bilangan karbon tu paling panjang yang ada kumpulan berfungsi. So kita ambil yang ni lah. Ni rantai ni. Okay, ada 4 karbon. Okay. And then letakkan nombor. Okay, letakkan nombor. Cikgu akan bagi tips nanti bagaimana nak buat nak buat tips untuk menamakan isomer. Okey, 1 2 3 4. Okey, kenapa saya letak 1 pada karbon yang ada double bond? Sebab double bond ni perlu diletakkan pada karbon yang paling rendah. So di sinilah bermula pada kiri lah. 1 2 3 4. Okey, jadi apa nama dia pelajar? Kita tahu dia adalah kita start dengan belakang dulu. Nama ibu lah. Ibu yang ada kunci. Kunci tu maksudnya double bond. So, ena. Alkena. So, ena lah. And then double bond tu pada kunci. Maksudnya dia punya kunci tu double bond tu pada karbon nombor berapa? Karbon mana pegang double bond tu? Karbon nombor 1. So, letak 1. Okay, letak dash. Sebab tadi no na, no dash na kan? Letak dash. Kemudian bahagian tengah dia adalah bilangan karbon tadi berapa? Ada 4 paling panjang. So, but. But. Okay, dan kita tengok anak dia atau cabang dia. Kita ada 1 cabang ni. Berapa bilangan karbon? 1. So, kalau 1 tadi adalah metil. So, letak metil dan rapatkan dengan but. Kenapa rapat? Sebab nama dengan nama ditulis rapat. Kemudian kita letakkan alamat untuk cabang ni. Dia duduk pada karbon nombor berapa? So, karbon nombor 3. So, letak 3. Dash, metil, but, 1, dash, ena. Okay, ini untuk nak tuliskan isomer untuk mengikut IUPAC. Okay. So, kita pergi pada seterusnya pelajar. Okay, contoh yang tadi. Cikgu bagi tadi dah bagi jawapan. Ni adalah tips macam mana nak namakan isomer untuk ikut IUPAC. Jadi yang pertama sekali tadi, cari ibu yang ada kunci. Ibu ni adalah rantai yang
terpanjang lah. Dengan syarat dia ada kumpulan berfungsi. Okay, kalau contoh alkana, dia tak ada double bond. So, kita cari je rantai yang paling panjang. Tapi, kalau alkuna ke, alkena ke, alkohol ke, dia ada kumpulan berfungsi yang lain kan. Seperti double bond, triple bond dengan kumpulan hidroksil. Jadi, pelajar kena cari ibu. Ibu ni apa? Ibu ni rantai yang paling panjang tu lah. Dalam rantai terpanjang, straight chain yang ada kunci. Kunci ni apa? Kunci ni adalah kumpulan berfungsi tadi. Dipegang kunci tu. Okey. Kemudian, poin kedua atau langkah kedua, okay, kita letakkan nombor karbon tadi. Dah cari, kita buat contoh yang pertama. Kita tengok yang ni adalah rantai yang paling panjang. Maknanya ini adalah ibu lah. Ibu ni kunci dia tak ada sebab dia single bond kan. So, Ibu adalah rantai yang paling panjang. Kita ada 3 tadi. Kemudian letak nombor karbon. Okay? Dalam rantai panjang ni, numberingkan bilangan karbon. Di mana kunci berada pada kedudukan karbon paling rendah. Okay, kunci tadi apa? Kumpulan berfungsi atau cabang. Jadi kat sini tak ada kumpulan berfungsi. Kita tahu dia single bond. Tapi dia ada cabang. So, cabang dia berada di tengah-tengah. So, kita just letak nombor 1, 2, 3. Sebab cabangnya berada pada karbon nombor 2. Dan cari anak. Okay, cabang ni adalah anak lah. Cari cabang. Cabang step ketiga cari anak. Ni ibu. Ibu tadi kan. Ibunya ada 3 lah karbon. Okay. Tiba-tiba ada cabang kan. Ada pecahan tadi ada 2 anak. 2 anak ni. 1, C1. Apa? Metil. Nama dia metil. Anak yang kedua pun di bawah ni adalah metil juga. Jadi kalau satu karbon, kita namakan anak tu sebagai metil. Okay, kadang-kadang kalau tak ada cabang selain pada metil etil propil, cabangnya adalah CBI. Okay, CBI tu apa? Kloro, bromo, iodo. Ni cabang, kalau katalah cabang tu ditukar menjadi klorin contohnya. Jadi tukarkan Cl ni, nama dia adalah kloro untuk cabang anak. Okay, next step. Yang keempat. Okay, bilangan anak ada berapa? Okay, contoh di sini kan. Bilangan anak tadi cabang lah. Cabang ada 2 lah. Yang ni dengan yang ni. So, bilangan anak ada berapa? Kalau bilangan anak 1, tak payah letak apa-apalah di depan cabang tadi. Contohnya ni, metil ni. Tak perlu letak apa-apa. Tetapi kalau lebih daripada 1, contohnya ada 2 metil. Sekarang ada 2 metil. So, kita kena letakkan die di depan perkataan anak tadi. Okay, atau cabang tadi. Dan yang kelima, letaklah di manakah kedudukan anak tadi, cabang tadi pada karbon nombor berapa. Ikut numbering atau kita kata letak alamat anak. Okay, kedudukan cabang ikut nombor karbon. Okay, jadi, cikgu ulang semula. Yang pertama sekali, cari rantai paling panjang. Cari ibu. Ni ibu dia. Okay, ibu dia. Dan ibu dia ada apa? Kita tengoklah penamaan dia tadi kan. Kita start daripada belakang. So, ada 3 karbon. Okay, 3 karbon. And then, letaklah karbon. Nombor karbon. 1, 2, 3. Okay, jadi kalau 3 karbon, apa nama alkana pelajar? So, kita letak di belakang dulu ana. Okay, kalau 3 adalah propana. Prop kan? So, letak di depan. Propana. Okay, dia tak ada kumpulan berfungsi. So, tidak perlu letak dash berapa ana lah. Okay, tak ada apa-apa kumpulan berfungsi. Dia ada. Cuma kita tak letak lah penamaan tu. Sebab dia dikira straight chain. Single bond. Okay, next. Kita dah selesai dah bahagian nama akhiran. And then, nama induk. Okay. Bahagian depan tadi ni ibu ni ibu dia ni. Propana ni ibu dia. Okay, dah letak nombor. Step 1, step 2 dah. Okey, cari anak. Anak ni cabang. Okey, ni cabang dia dan namakan anak tu. Okey, kalau satu karbon, metil. Kalau satu karbon, metil. Sekarang ada nama dia metil. Betul pelajar? So, tuliskan metil. Rapat rapatkan metil. Okey. And then, ada berapa bilangan anak? Kalau 1, tak payah letak apa-apa. Sekarang ada 2. 1, 2. So, pelajar kena letakkan apa? Kena letakkan ada
ada 2 sekarang pada karbon nombor 2 dan karbon nombor 2. Metil pertama pada karbon nombor 2. Metil cabang yang seterusnya ni kat bawah ni pun pada cabang ataupun pada karbon nombor 2. Dan kirakan bilangan anak tadi ada 2 kan? Yang keempat sekarang step. So kalau 2, die. So letaklah die. Okey. Itu untuk step nombor 4 Step nombor 4 ni adalah bilangan anak. Okey, ni anak. Okey, belakang ibu. Ibu. Ini anak dia. Ini apa? Ini bilangan anak. Dan depan sekali adalah alamat anak. Ada 2 anak. Anak pertama duduk dekat karbon nombor berapa? Anak kedua pada karbon nombor berapa? So maknanya sekarang dua-dua pada karbon nombor 2. So letaklah nombor 2 and then 2. Okey, macam mana kita nak tuliskan? Ingat, nombor-nombor letak simbol apa? Koma kan pelajar tadi. Nombor dengan nama letak dash. So jawapan dia kita akan dapat 2,2-dimetil propana. Okey, boleh belajar? Okay, cikgu harap pelajar boleh faham. Okay, kita pergi kepada isomer yang contoh yang seterusnya. Okey, cuba jawab yang ni pula. Okey, first kali cari ibu. Okey, mana ibu dia? Jadi, kena ingat kalau kita nampak triple bond ni, alkuna lah kan. Okay, cari rantai paling panjang yang ada kunci. Kunci dia triple bond, kumpulan berfungsi. So, kita bulatkan. Ni rantai paling panjang. Letak nombor di mana kunci tu pada karbon paling rendah. So, 1 kat sini lah. Ini karbon nombor 2. Okay, dan karbon nombor 3, karbon nombor 4. Okay, then pelajar tuliskan apa? Nama tadi kat belakang. Una. Una. Okay, alkuna kan? So, Una. Sekarang, triple bond dia, katakan ikatan ganda 3 dia pada karbon nombor berapa? Pada karbon nombor 1. So, kita letakkan 1. Dash macam ni. Jadi, ada berapa karbon tadi pada rantai paling panjang? Ada 4 karbon. So, bila 4 karbon, nama dia adalah boot. Betul pelajar? Boot. Then, tulis boot. So, ibu dah settle. Ini ibu dia, boot 1 Una. Okay, next. Tengok ada tak anak? Anak ni cabang. Ada ni. Okay, berapa bilangan cabang ni? Karbon berapa? 1 karbon. 1 karbon adalah metil. So, tuliskan anak di depan. Metil. Okay, rapat. Kemudian, okay, kira bilangan anak. Sekarang bilangan anak dia 1 je lah. Metil je. So, tak payah letak apa-apa. Kalau 2 baru letak die. So, depan metil tak payah letak apa-apa. Okay, dan dah siap bilangan anak. Tengok berapa, di manakah kedudukan anak ni. Alamat dia pada karbon nombor 3. So, letak 3 di depan. Dash metil boot 1 Una. Okay, untuk yang pertama. Okay, untuk yang kedua, kita lihat yang kedua. Yang ni apa? Ini adalah alkohol. Kalau pelajar perasan, alkohol. Okay, bila ada alkohol pelajar, kita kena step pertama cari ibu tadi, yang ada kunci. Dengan kunci tu berada pada karbon paling rendah. So, this one adalah ibu dia lah. Okay, di mana dalam ni ada berapa karbon? Ada 3 karbon. Dan dia adalah alkohol. So, letakkan ol di belakang. Okay, ini nama akhiran dia, alkohol, ol. And then, okay, dia punya kumpulan berfungsi ni kuncinya pada karbon nombor berapa? Karbon nombor 2. Okay, pada karbon paling rendah. So, nombor 2 lah kat tengah-tengah. So, pelajar letakkan dash, 2, then dash. Dan tadi ada 3 karbon kan? Okay, rantai paling panjang dia 3. Kita kena namakan lah. Nama induk dia apa? Kalau 3 karbon apa? So, alkohol adalah propan. Okay, propan. Okay, propan, 2 ol. Okay, seterusnya. Okay, ni ibu dia. Ibu dah settle. Okay, ibu dah settle lah. Dia pegang kunci ol tu pada karbon nombor 2. Okay, next. Anak, ada anak tak? Okay, ada anak. Cari anak. Okay, ada anak. Ni anak dia nama apa? 1 karbon adalah metil. Then, tuliskanlah metil di depan. Sambunglah. Okay, metil di depan rapat. Okay, ada berapa bilangan anak? 1 je. Kalau 1 tak payah letak apa-apa depan metil. Okay, alamat anak dekat mana? Anak ni berada pada karbon nombor 2. So, letak 2
dash metil propan 2-ol. Itu jawapan untuk yang kedua pelajar. Okay, cikgu harap pelajar boleh faham dan jelas lah untuk yang ini. Okey, jadi cuba jawab yang latihan 59 modul untuk namakan isomer alkana. Okey, contohnya untuk butana, pentana. Okey, contoh ini cikgu dah ajar tadi langkah pertama. Untuk alkana ni lebih senang lah. Langkah pertama buat je rantai lurus. Dan lengkapkanlah bilangan tangan untuk karbon dan letak hidrogen. Kena ingat semula belajar, karbon mesti ada 4 tangan. Hidrogen mesti ada 1 tangan. Oksigen mesti ada 2 tangan. Ni adalah formula pelajar kena tahu dan ingat. Okey, tadi untuk isomer tadi kita lukiskan untuk butana. Butana adalah C4. H berapa tadi? H10 kan? Jadi mesti lengkapkan dia punya tangan. Okey, kemudian untuk isomer yang kedua, okey, rantai yang panjang tadi kita pendekkan, potong 1 karbon jadikan sebagai cabang. Okey, pelajar cuba lukiskan dan tuliskan nama untuk setiap isomer ini. Okey, yang pertama butana, yang kedua pentana. Okey, seterusnya alkena pun sama. Cuba buat untuk butena dan pentena. Kalau butena kita tahu double bond, ada double bond. Ni yang pertama lah, lengkapkan dia punya tangan dan letak hidrogen. Okey, macam biasa tadi, untuk isomer yang kedua, pelajar ambil yang sama ataupun ubah kedudukan double bond. Letak pada karbon yang lain. Dan seterusnya alkuna, okay, buat juga butuna dengan pentuna. Dan untuk alkohol buat propanol dengan butanol. Okay, jadi untuk aktiviti 2N, okay, pelajar kena lukiskan formula molekul. Tulis formula molekul dulu untuk 5 atom karbon. Okay, 5 atom karbon untuk alkohol, iaitu pentanol. Pentanol, dan lukis dan namakan semua isomer. Ada berapa isomer agak-agaknya? Kemudian cuba jawab latihan modul, latihan 7 hingga 17, iaitu untuk namakan isomer. Okay, namakan isomer, muka surat 96 hingga 100. Okay, jadi untuk seterusnya, cikgu terus pergi kepada kegunaan siri homolog dalam kehidupan seharian lah. Okay, ini adalah ringkaskan kegunaan alkana dan alkena dijadikan sebagai bahan api dan juga bahan mentah. Okay, dalam industri petrokimia, alkohol, bahan api, pelarut, dalam bidang pembuatan, pharmaceutical atau farmasi. Okay, asid karboksilik, bahan mentah, bahan pengawet makanan, ester, perisa makanan dan pewangi. Jadi ini daripada buku teks saya pelajar, contoh kegunaan alkana dan alkena. Kalau ada contohnya etana ni, boleh buat sabun itu deterjen sabun basuh baju deterjen dengan plastik. Okay, gas asli untuk etana juga digunakan sebagai bahan api. Okay, butana kita gunakan untuk hasilkan bahan api seperti pemetik api dan dapur mudah alih, dan gas juga. Butana juga digunakan, dicampur dengan propana untuk memasak, gas memasak. Okey, etena, untuk penghasilan alkohol, iaitu etanol. Politena, dan polivinyl klorida, PVC. But 1,3-diena. Ini untuk hasilkan getah sintetik seperti buat tayar dan juga beg tungku air panas. Alkohol pun sama pelajar, boleh rujuk pada buku teks. Jadikan sebagai bahan api lah. Bahan api, kenapa? Sebab sifat dia mudah untuk menyala. Dijadikan juga sebagai pelarut. Pelarut seperti dalam cat, lacquer, bahan pencelup, dakwat, percetakan. Dan dia juga sebagai bahan kosmetik lah. Untuk minyak wangi, wanis kuku, krim dan lotion. Dalam bidang pembuatan nak buat apa? Alkohol digunakan sebagai bahan mentah nak buat cuka. Bahan letupan dan polimer perspek. Dan dalam bidang farmasi, produk farmasi, contoh alkohol kita gunakan sebagai apa? Antiseptik lah untuk suntikan, pembedahan dan penjagaan kebersihan. Jadi pelarut bagi ubat-ubatan lain juga digunakan, contohnya seperti ubat batuk. Ini adalah kesan penyalahgunaan alkohol. Kita tahulah kalau alkohol ni mabuk. Jadi melemahkan fungsi otak. Jadi gerak balas pun akan jadi perlahan. Kalau yang lain juga, kesan lain, ketagihan lah, gangguan mental. Kalau mengandung, bayi yang dikandung akan cacat. Dan
boleh menyebabkan sirosis hati. Okay, contohnya seperti ulcer, radang pankreas serta kanser saluran mulut dan juga tekak. Okay, jadi yang terakhir sekali adalah kegunaan asid karboksilik. Okay, contoh di sini kegunaannya adalah seperti asid etanoik ni kita gunakan sebagai bahan pengawet makanan lah. Okay, dalam apa? Dalam sos cili atau sos tomato serta perisa makanan. Okay, bahan mentah bersama dalam bahan kimia lain juga digunakan asid etanoik ni untuk pewarna, cat, racun serangga dan juga plastik. Okay, contoh kedua adalah asid lemah. Asid lemah pun merupakan asid karboksilik rantai panjang di mana kita gunakan dia sebagai untuk pembuatan sabun. Okay, asid metanoik. Okay, ini adalah sebenarnya cuka getah. Kita gunakan dalam industri getah lah di mana kita masukkan ke dalam latex atau susu getah untuk pembekuan latex. Okay, dan untuk asid karboksilik juga kita gunakan sebagai polimer. Okay, iaitu polyester seperti terelina serta poliamida seperti nylon untuk pembuatan polimer. Okay, ini kegunaan ester pula pelajar. Okay, ester ni adalah mudah meruap dan berbau wangi. Okay, jadi kegunaan ester yang pertama dalam perisa makanan. Seperti contoh apple, okay, esternya adalah metil butanoat, pisang, pentil etanoat, nanas, etil butanoat. Okay, ini semua cikgu dah terangkan sebelum ni. Okay, kegunaan lain juga contoh adalah etil etanoat kita gunakan sebagai pelarut sebatian organik. Okay, dekat mana? Dekat dalam lotion, okay, wanis kuku, lakuer dan juga gam. Okay, minyak dan lemak juga merupakan ester, okay, yang terbentuk daripada asid lemak dan gliserol. Dan ini kita gunakan dalam pembuatan sabun. Dan polyester juga adalah polimer untuk penghasilan fabrik lah. Okay, fabrik sintetik contohnya. Jadi pelajar, jadi kita dah habis untuk bab 2. Bab 2 kita dah tamat. Jadi cuba jawab uji diri 2.4. Soalan nombor 1 dan nombor 2.